Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Kungsi Sinian, Sinian Mung An. 主内弟兄姐妹们早安！在此我要恭祝大家新年蒙恩，主恩满溢。 Ada pengumuman bahwa sore hari nanti akan diselenggarakan kebaktian gabungan klasis Priangan dalam rangka merayakan tahun baru Imlek. 有一个报告，就是今天下午5点，百良安华语区会将要举办联合感恩新春崇拜会。 Kebaktian gabungan disiarkan secara premier di YouTube GKI Klasis Priangan pada sore hari nanti 14 Februari 2021 pukul 17. 那就是在今天下午2月14号5点。 在百良安华语区会的直播线上直播。 Mari kita mengambil waktu teduh, kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. 我们默祷，预备我们的心来敬拜主。 Hari ini adalah sebuah hari perhentian. 今天是主的安息日， Hari di mana kita mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. 我们在纪念耶稣基督在我们的生命中。 Hari ini pun adalah hari yang sangat spesial karena minggu ini adalah minggu transfigurasi. 今天也是一个特别的主日，就是登山变相主日。 Minggu di mana Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya di hadapan murid-muridnya. 就是耶稣基督在门徒面前改变形象。 Mari saudara-saudaraku, kita menyambut minggu transfigurasi ini dengan menyatakan dan mengakui kemuliaan Allah. Hormat, kemuliaan dan hormat. 让我们来迎接变相主日，来荣耀神的名。我们唱诗。 无量赞美荣光。 无量赞美和荣光，全归救世君王。高高在上我山，当年孩童歌唱，大卫王。 之后以色列人君王，丰富生命来世间，当受万民颂扬。马来看养的树干和母亲阿拉姆，色卡拉样的期盼。 mengeluhkan namamu yang kudus.主在受难者生前，一首歌颂赞美。如今主一生高点，我就更当赞美。
舍这战这美主，当受称颂敬美。Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们得帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿们。Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Chen Bening dengan tema transfigurasi antara kemuliaan dan penderitaan. 今天由郑华明牧师来证道，题目是变相登山变相荣耀与受苦之间。 Ini sungguh tema yang menantang bagi kerohanian kita. 这是一个很挑战我们属灵的生命。 Sebab sebagai manusia kita lebih suka memilih kemuliaan dan menghindari penderitaan. 因为作为人呢，我们比较喜欢选择荣耀过于受苦。 Namun ini sangat kontras dengan Kristus. 但是呢，这个跟耶稣有很大的对比。 Yang tidak hanya merengkuh kemuliaan tetapi juga penderitaan. 不但是他荣报了这个荣耀，也包括受苦。 Kemuliaan dan penderitaan adalah panggilan yang harus dijalani Kristus. 受苦呢和荣耀是耶稣基督所当行的呼召。 Sama seperti kita pun patut menyambut keduanya dengan syukur dan tangan terbuka. 像我们一样，我们也应该敞开我们的心，以感恩的心来接受荣耀与受苦。 Dengarkanlah firman Tuhan yang menyatakan bagaimana Rasul Paulus menyatakan bagaimana kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah. 我们来听神的话，看保罗是怎样要我们在被呼召的人来彰显神的荣耀。 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. 哥林多后书3章16到18节。 Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 但他们的心即时归向主，怕者就即时除去了。主就是那灵，主的灵在那里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。 Kasih yang ajaib adalah kasih Allah yang membawa Tuhan dari sorga menuju Golgota. 奇妙的爱就是神的爱，将耶稣基督从天堂带到人间。 Oh sungguh kasih yang ajaib. 主的何等奇妙的爱！ Kasih yang ajaib, kasih dari Kau.
kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah.恩记的恩，就连生的大恩。恩记的恩，如晨光临到我这罪人。我这一度生命在罪苦中等你，父神独生子，主我主神，我今站在主前，不抗为所当年，故我高举主基恩典。Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi iman kekuatan. Walau dalam gelap yang memberi terang, yang memberi terang dan salibnya. Ku mau serahkan hidup memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Jemaat sekalian, kita akan menaikkan doa. Secara pribadi saya memberikan waktu kepada setiap jemaat untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我们要进入认罪祷告。我给一点时间，让弟兄姐妹个别在神面前认罪。Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa kami seringkali menghindari penderitaan. Kami menghindari jalan panggilan yang susah, jalan yang sempit, dan kami menghendaki jalan yang mudah, yang ringan, dan enak bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya kami tidak menuruti kehendak Tuhan, lebih kami memilih kehendak kami sendiri yang kami pikir adalah yang terbaik. Padahal Tuhan sedang memanggil kami untuk menjalani panggilan kami seturut dan kehendak Tuhan. Bahwa di dalam penderitaan pun ada kemuliaan Tuhan hendak dinyatakan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami sekali lagi ya Tuhan. Kalau Engkau menginsafkan kami akan segala dosa kami, menginsafkan kami akan segala kehilafan kami ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan Engkau dan melakukan kembali apa yang baik, benar, dan tepat di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh melakukannya dengan kasih yang penuh, kasih yang sungguh kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Bagi setiap kita yang telah
dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yoel pasalnya yang kedua ayat 12 sampai 13. 对于我们这些已经在神面前真正认罪悔改的人，我们要来聆听恩典信息，在约珥书第2章12节到13节。 Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal dengan hukumannya. 耶和华说：“虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不将所说的债。” Thank you.
Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. 这时候已经时间到了，我们要来聆听上帝的仆人所要传讲的信息。 Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan "Oh Tuhanku, sucikanlah hatiku." 我们来唱诗，主啊，洁净我。 Oh Tuhanku, sucikan hatiku, ujilah hati dan pikiranku. Hatiku tersimpan yang jahat, sucikanku dan membebaskanku. Dan mencucu 将我追洗净，愿主的真道使我心洁净，求主以火焚尽一往求心，我的所求所望荣耀主名。哦，Tuhanku, kuserahkan diriku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 弟兄姐妹，在听到之前，让我们同心祷告。 Tuhan, sesuai dengan pujian yang baru saja kami naikkan, sungguh kami membutuhkan akan Engkau.
Kami sungguh membutuhkan akan firman-Mu. Biarlah pagi hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, buka hati, buka pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam, dan firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sungguh tidak fasih berbicara ini, dan juga berkati saudara-saudari kami yang berada di rumah mereka masing-masing, di dalam setiap kebutuhan, di dalam setiap pergumulan kehidupan. Biarlah jadikan kami semuanya pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9, dan juga silakan berbahasa Mandarin membacakannya terlebih dahulu. 今天的经文取自马可福音第9章第2到第9节。过了6天，耶稣带着彼得、雅各、约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，衣服放光，祭旗洁白，地上漂布的没有一个能飘的那样白。忽然有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好，可以搭3座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”彼得不知道说什么好，为他们甚是惧怕。有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来，说：“这是我的爱子，你们要听他。”门徒忽然周围一看，不看见一人，只看见耶稣向他们同他们在那里。下山的时候，耶稣嘱咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。” Markus pasal yang ke-9 ayat 2 sampai 9, LAI memberikan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Kata mereka, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara
orang mati. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. 这是耶稣基督的福音，凡听了并存在心里的人有福了。哈利路亚！ Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam minggu ini ada dua peristiwa penting yang kita rayakan. 在这一周里面呢，有2个特别的事我们要来庆祝。 Peristiwa pertama yaitu tanggal 12 Februari, 第一个呢，就是2月12号， Hari Raya Imlek. 就是新春。 Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek. Kiranya berkat Tuhan selalu diberikan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 我恭贺大家新年蒙恩，但愿耶稣基督的祝福充满在你们的生活里面。 Hari raya kedua adalah hari ini, 第二个所要庆祝的是今天， tanggal 14 Februari, Hari Raya Valentine. 就是2月14号情人节。 Hari Raya Valentine dikenal sebagai Hari Kasih Sayang. 就是一个彼此相爱的节期。 Melalui hari raya ini kita diingatkan untuk mengasihi orang baik di dalam keluarga kita, suami istri, anak-anak, terlebih juga orang-orang yang tidak kita kenal. 在这个节期呢，我们被提醒要彼此相爱，相爱我们家里的人，丈夫、妻子、孩子，特别是我们不认识的人。 Bapak Ibu, biasanya dua peristiwa ini kita rayakan dengan bersukacita, dengan berkumpul satu dengan yang lainnya. 通常我们带着喜乐的心来庆祝，跟我们的家人团聚在一起。 Tetapi karena pandemi virus corona, 但是因为新冠病毒的缘故， daya tarik ataupun pesona hari raya Imlek dan Valentine dikalahkan oleh bahayanya virus corona tersebut. 情人节、新春的这个吸引力、魅力呢，输给那个新冠病毒的危险。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, anak-anak kita yang paling mengeluh. 特别是我们的孩子也会很叹息， Mengeluh apa? 埋怨什么呢？ Tidak dapat angpau, 因为没有得到红包， kurang dapat angpau. 红包少了。 Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahaya virus corona ini membuat kita harus mempersiapkan diri kita. 新冠病毒的危险呢，让我们更要预备自己。 Ada 3 hal yang harus kita persiapkan dengan serius di dalam diri kita. 有3件事我们要特别注意的，要预备的。 Yang pertama, Bapak Ibu, 第一， kehidupan di depan akan semakin sulit. 前面的生活会更加的困难， Betul tidak? 对吗？ Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bijaksana memakai uang, 所以要有很智慧的来使用我们的金钱， bijaksana memakai waktu, 有智慧的来使用我们的时间， bijaksana memakai tenaga dan kepintaran. 有智慧的使用我们的能力和我们的才干， Karena kehidupan kita di depan akan semakin sulit. 因为前面的生活会更加的困难。 Hal yang kedua, 第二件事， kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya karena mungkin saja ada fakta kita mengalami kehilangan. 那第二，我们要预备好自己，可能我们会失去一些东西， Kehilangan pekerjaan, 失去工作， kehilangan kenyamanan, 失去安舒的生活， kehilangan kesenangan, 失去娱乐的事，
Dan mungkin saja kehilangan kesehatan kita. 也可能失去健康。 Dan kita sudah melihat banyak orang juga kehilangan akan orang-orang yang mereka kasihi. 我们也看到有些弟兄姐妹失去了他们所爱的人， Kehilangan suami, istri, anak-anak, kehilangan orang tua. 失去他们的丈夫或者妻子或者孩子或者他们的父母亲。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, persiapkan diri kita untuk kehilangan. 所以要预备好我们自己可能有所失去， Ataupun kalau kita sudah merasakan, sudah mendapatkan kehilangan akan orang-orang yang kita kasihi. 或者已经正在经历失去他所爱的人， Jangan kecewa terhadap Tuhan. 不要对神灰心， Teruslah percaya dan teruslah melayani Tuhan. 要相信，要侍奉主。 Hal yang ketiga Bapak Ibu, 第三件事， persiapkan diri kita dengan baik untuk bertemu dengan Tuhan. 要预备好自己与主面对面。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini bagian yang penting tetapi jarang sekali kita pikirkan. 这件事很重要，但是我们很少去思考。 Siapkah kita bertemu dengan Tuhan? 我们预备好了吗？面对面与主相见， Harus kita persiapkan. 我们应当要预备好。 Bagaimana kita mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan? 我们如何预备自己与主面对面呢？ Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan bertemu dengan Tuhan adalah mulai hari ini kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. 我们要预备好与主面对面，就是从今天开始，在主面前过着讨主喜悦的生活。 Hari ini kita memikirkan tema transfigurasi penderitaan dengan kemuliaan. 今天我们思考的主题就是登山变相，受苦与荣耀之间。 Setiap manusia menginginkan, siapapun dia menginginkan kemuliaan. 无论是谁都想得做荣耀， Mereka mengejar akan kemuliaan. 他们不断的追求，在追求这个荣耀。 Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 49 ayat 16 sampai 21 menuliskan ada 3 hal yang paling dicari oleh manusia sehingga manusia mendapatkan kemuliaan. 在诗篇49篇15到20节，告诉我们3件事是人所追求的荣耀。 Mazmur 49 ayat 16 sampai 21. 华文是15节到20节。 Ada 3 hal yang manusia kejar sehingga manusia mendapatkan kemuliaan. 3件事是人所追求，想要得着荣耀。 Hal apakah itu? Yang pertama, 那3件事是什么呢？第一件事， ayat 16 dikatakan, janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya. 第16节这样说：见人发财，家里增长的时候，增荣的时候，你不要惧怕。 Kekayaan itulah yang seringkali ada dalam pikiran manusia. 在人的思想里所想的就是钱财， Aku cari kekayaan yang akan membuat kemuliaan kita akan Nah. bertambah. 不断的追求想发财，能够成为我们的荣耀。 Setelah kaya, 发财了之后， apakah hal yang ingin kita cari berikutnya? 接下来我们要寻找什么呢？ Di dalam ayat yang sama, di dalam ayat 16 ada hal yang kedua. 第二件事， Dikatakan apa? Apabila kemuliaan keluarganya bertambah. 若是家世增荣的时候， Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita mementingkan keluarga kita. 主所爱的弟兄姐妹，我们很注重我们的家人， Kita mengupayakan agar kemuliaan keluarga kita bertambah. 我们希望我们家庭的荣耀更增加。 Kita terus berusaha
agar keluarga kita menjadi keluarga yang sukses. 我们一直盼望我们的家庭能够成为一个成功的家庭， Betul tidak? 对吗？ Ya, sudah kaya lihat keluarganya. 发财了，看他的家庭， Ya, lihat suaminya, lihat istrinya, lihat anak-anaknya. 看他的丈夫，看他的妻子，看他的孩子们。 Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan dua hal tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu? 弟兄姐妹，若是我们已经得住了这两件事，我们的感觉如何呢？ Saya yakin dan percaya hal tersebut membuat kita bahagia. 我相信这些事情呢，令我们感到很幸福。 Tetapi ada hal yang ketiga. 但是还有第三件事， Hal apakah itu? 那是什么事呢？ Itu dicatat di dalam ayat yang ke-18. Nah, Mazmur 49 ayat 18. 就是诗篇49篇第19节。 Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya. 第18节这样说：他活着的时候，虽然自夸有福，你若利己，人必夸奖你。 Sudah ada kekayaan, 已经有了财富， kemuliaan keluarganya bertambah. 家庭的荣耀增加了。 Yang ketiga, 第三， orang menyanjungnya, 别人高举他， orang mengakuinya. 人家承认他。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah inilah tiga hal yang paling dicari oleh manusia? 这就是人所追寻的三件事。 Mereka berusaha, banting tulang, bekerja keras untuk mencapai tiga hal ini. 他们努力的、拼命的，就是在追求这三件事。 Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum virus corona, kita kumpul keluarga waktu Sincia. 那在还没有新冠病毒的时候呢，新春的时候，家庭都会团聚。 Apa yang kita bicarakan waktu kita kumpul keluarga? 当我们团聚的时候，我们所谈的是什么呢？ Keluarga-keluarga, Cici, Koko, adik-adik, papa, mama. Waktu kumpul keluarga, apa yang kita bicarakan? 当家人团聚在一起，哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、父母亲团聚在一起，我们所谈的话是什么呢？ Kapan kamu beli mobil? 那什么时候你买汽车？ Kayak saya, tuh mobil saya, mobil baru. 像我呢，我有买了一辆新车， Saya baru beli rumah, baru beli ruko. 我刚买屋子，买店屋。 Wah, bisnis mulai begitu banyak orderan. 哇，我的生意越来越发展。 Juga kita ngomongin anak-anak kita. 我们也谈论我们孩子的事， Ya, kuliah di mana, bekerja di mana. 在那里读大学，在那里工作。 Yang pasti kita membicarakan tentang keberhasilan anak-anak kita. 我们所说的就是我们孩子的所做的成功的事， Betul tidak? 对吗？ Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, boleh tidak orang Kristen mengejar hal tersebut? 主所爱的弟兄姐妹，基督徒可以追求这一些吗？ Sangat boleh. 可以， Boleh sekali. 可以。 Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 49 ayat 20. 但是在诗篇49篇20节， Alkitab menuliskan kesan yang sangat mendalam bagi manusia seperti ini. 那诗人呢写了一个很深入的印象给这些人。 Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. 人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样。 Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, lihat apa yang dituliskan oleh Alkitab tentang kemuliaan manusia, keberhasilan manusia. 我们注意看圣经所说的人所得的荣耀，人所得的成功。
Orang tersebut kaya, keluarganya oke, orang lain pun menyanjungnya. 那他们有钱，他们的家庭也很好，别人都高举他们。 Tetapi Alkitab berbicara sangat keras dan minta maaf, sangat kasar. 但是呢，圣经讲得很清楚，可能比较粗鲁。 Tentang kegemilangan dan kesuksesan manusia karena mereka mengejar semua itu hanya untuk dirinya sendiri. 因为他们所追求的荣耀，所追求的成功，都是为了自己。 Manusia dengan segala kegemilangannya tidak punya pengertian. Sama seperti boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. 人在尊贵当中，若是不觉悟呢，就如畜类一样。 Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, setelah kita kaya, untuk apa kekayaan kita? 若是我们已经发财了，那些财物要用来做什么呢？ Setelah keluarga kita sukses, berhasil, untuk apa hal tersebut? 若是我们的家人成功了，那这些成功用来做什么呢？ Kalau untuk diri kita sendiri, kalau untuk keluarga kita sendiri, 若是只是为了自己，为了自己的家人， tidak ada artinya. 就没有什么意义了。 Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kegemilangan manusia harusnya ditujukan kepada Tuhan. 圣经很清楚告诉我们说，人所得的尊贵呢，应当要归向神。 Markus 9 ayat 2 sampai 9 memberitahukan kepada kita kemuliaan yang sesungguhnya. 马可福音第9章2到9节告诉我们真正的荣耀。 Kemuliaan itu ada dan hanya ada dalam diri Tuhan Yesus. 这个荣耀呢，只有在耶稣基督身上。 Gambaran tentang Yesus yang berubah rupa di depan mata murid-muridnya. 描述耶稣基督在门徒面前改变形象。 Keadaan Yesus yang berupa sangat berbeda, penuh dengan kemuliaan. 改变的很特别，就是充满了荣耀。 Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, peristiwa ini disebut transfigurasi. 这件事情叫做登山变相。 Peristiwa transfigurasi ini adalah peristiwa perubahan total dari bentuk atau penampilan menjadi bentuk yang lebih indah atau bentuk spiritual yang memukau. 就是从原来的形状呢，改变得更非常好。 Dan ini dilakukan oleh Yesus Kristus. 这是耶稣所行的。 Bukan saja Tuhan Yesus berubah saat itu, 不但耶稣在那个时候改变， tetapi Tuhan Yesus bisa mendatangkan Musa dan Eli yang sudah mati ribuan tahun. 他还能够叫这个已经死去已故千年的摩西和以利亚。 Musa dan Elia ada bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan. 摩西和以利亚和耶稣呢，一同在荣耀中。 Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana perasaan murid-murid ketika melihat pandangan tersebut? 主所爱的弟兄姐妹，门徒看到这个事件的时候，他们的感觉如何呢？ Bagaimana perasaan kita ketika kita juga diperhadapkan akan hal tersebut? 当我们面对这件事的时候，我们的感受如何呢？ Peristiwa tersebut tidak stop sampai di situ. 这个事件不停留在那边而已。 Kemudian ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. 然后从天上有声音说：“这是我的爱子，你们要听他。” Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, peristiwa Yesus dimuliakan di gunung merupakan peristiwa yang sangat-sangat penting. 弟兄姐妹们，耶稣在山上变相的时候是非常重要的一件事。 Tujuan dari transfigurasi Kristus ke dalam suatu bagian dari kemuliaan surgawinya ini, 耶稣基督变相是天国荣耀的一部分， agar murid-muridnya mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap
menangkap siapakah Kristus Yesus tersebut. 让门徒能够更加清楚、更加完整的认识耶稣基督是谁。 Murid-murid memandang Yesus sebagai manusia. 门徒认识耶稣是一个人。 Saya yakin dan percaya ketika Yesus Kristus mengalami transfigurasi, pemahaman murid-murid terhadap pribadi Yesus akan berubah. 我相信门徒看见了耶稣在山上变形状的时候呢，他们一定会得着改变的。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, murid-muridnya memiliki kesadaran yang lebih seharusnya ketika mereka diperhadapkan kepada peristiwa transfigurasi ini. 那当他们看见了耶稣在山上改变形象的时候，他们会经历很大的改变。 Siapakah Yesus? 耶稣是谁？ Bisa berubah seketika, berubah di dalam kemuliaan. 会突然间改变在他的荣耀里面。 Siapakah Yesus yang bisa mendatangkan Musa dan Elia? 耶稣是谁呢？能够叫以利亚和摩西来呢？ Terlebih Yesus memberikan kemuliaan juga kepada Musa dan Elia. 特别耶稣也让摩西和以利亚得着荣耀。 Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, peristiwa transfigurasi ini memberikan pemahaman agar murid-muridnya terus setia kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，当门徒看到耶稣登山变相的时候呢，让他们更深入的了解耶稣基督的荣耀。 Walaupun sebentar lagi Yesus menderita naik di atas kayu salib. 因为不久之后呢，耶稣就要受苦在十字架上。 Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, peristiwa ini diberitahukan lebih dulu kepada murid-muridnya. 这件事情事先告诉门徒， agar murid-muridnya tetap setia, tetap melayani Tuhan, tidak undur, tidak kecewa. 让门徒忠心的侍奉主，没有倒退。 Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus mempunyai kemuliaan surgawi dan Yesus juga bisa memberikan kemuliaan tersebut bagi orang yang percaya dan melayani Dia. 耶稣能够彰显神的荣耀，也能够使信他的人、侍奉他的人得荣耀。 Sama seperti Yesus memberikan kemuliaan kepada Musa dan Elia. 就像耶稣让摩西、以利亚得着荣耀一样， Yesus juga sanggup memberikan kemuliaan bagi kita semua. 耶稣也能够使我们得着他的荣耀。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali zaman sekarang banyak orang yang bilang begini. 那现代的人有很多这样说， Ya, yang penting sekarang mah sehat. 最重要的呢，现在就是要健康， Betul tidak? 对吗？ Yang penting sekarang mah sehat. 最重要的现在要健康。 Tetapi Bapak Ibu kalau ditanya, ya, penting mana sehat dengan kemuliaan yang digambarkan di dalam Markus ini? 但是呢，健康如何像在马可第9章所说的荣耀呢？ Bapak Ibu pilih mana? Iya,选择哪一个？ Kesehatankah atau kemuliaan? 你要选择健康呢，或者是荣耀？ Kalau boleh dua-duanya. 那若是可以，两个都是啦。 Tetapi kalau dipilih, kalau pilihannya cuma satu, mana yang Bapak pilih? Bapak Ibu pilih? 那但是如果只可以选择一个，你要选择哪一个呢？ Saya pribadi memilih kemuliaan yang diberikan oleh Kristus Yesus Tuhan. 我要选择的就是耶稣基督所给的荣耀。 Nah, saya berharap Bapak Ibu juga memilih kemuliaan yang ada, yang ditawarkan oleh Kristus Yesus Tuhan. 我也盼望弟兄姐妹选择耶稣基督所要给我们的荣耀。 Rindukah Bapak Ibu mendapatkan kemuliaan tersebut? 你有渴慕得做耶稣基督的荣耀吗？ Bapak Ibu percayalah kepada Kristus Yesus Tuhan.
弟兄姐妹们，要相信耶稣基督就是真神， Percayalah kepada Dia dan jadikan Kristus Yesus Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. 你要相信耶稣基督是真神，接受他，相信他，你就能够得着基督给你的荣耀。 Yesus berjanji memberikan tempat yang penuh dengan kemuliaan. 耶稣应许我们要给我们充满荣耀的地方。 Yesus berjanji memberikan tubuh yang juga penuh dengan kemuliaan. 耶稣也应许给我们充满荣耀的身体。 Yesus juga berjanji akan memberikan mahkota kemuliaan 耶稣也应许我们要得着荣耀的冠冕。 bagi mereka yang percaya, 对于那些信的人， bagi mereka yang mau taat, setia, 对于那些愿意顺服忠心的人， bagi mereka yang mau menderita untuk Kristus Yesus Tuhan. 对于那些愿意为主受苦的人。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tahun 2007 saya pergi ke Korea. 弟兄姐妹，2007年的时候呢，我去韩国， Saya diberikan kesempatan untuk datang ke museum misionaris orang-orang Korea. 我能够去到这个韩国宣教士的博物馆。 Museum itu berisikan orang-orang yang mati syahid dalam membela imannya bagi Kristus Yesus. 那个博物馆呢，就是放着那些宣教士已经为主而死的宣教士，为了他的信仰。 Di depan pintu masuk 在入门的时候， ada tulisan. 有一些字， Tulisan itu ditulis orang yang pendeta yang mati syahid di dalam mempertahankan imannya. 就是一个为了信仰而受难受死的人所写的。 Pendeta itu esok hari ya akan dipenggal kepalanya. 就是隔天他就要被砍头了， Dan dia bergumul sekali. 他非常的挣扎， Ya, cuma ada 2 pilihan. 只有2个选择： Mati syahid 为主而死， atau kompromi. 或者头衔； Mati syahid 为主而死， atau sangkal Kristus Yesus. 或者否认耶稣基督。 Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, akhirnya pendeta itu berketetapan hati, aku mau mati untuk Tuhan. 后来呢，他决定为主而死， Dan dia menuliskan kata-kata sebelum kepalanya dipancung. 那所以在还没有被砍头之前，他写下一些文字， Ini kata-katanya, 这是他所写的。 ya, tapi bukan dalam bahasa Korea, bahasa Indonesia. 我要读的是印尼文。 Ya, kata-katanya begini, kalau saya menghindari penderitaan bagi Tuhan, 若是我为主避开受苦， bagaimanakah kemudian hari saya bertemu muka dengan Tuhan? 以后的日子我怎样与主面对面呢？ Perkataan itu terus ada di dalam hatinya. 那句话不断的在他心中响起来。 Kalimat yang kedua, 第二， kalau saya menghindari pembenaran bagi Tuhan, kalau Tuhan bertanya kepadaku, kamu di dunia hanya menikmati damai, sejahtera dan sukacita dalam namaku, di manakah cawan penderitaan itu? 若是你为主避开进监狱，那当我面对面的时候，主对我说：“你的苦悲在哪里呢？” Kalau Tuhan bertanya begitu, bagaimanakah saya menjawabnya? 若是神这样问我，怎样回答呢？ Kalimat ketiga, 第三， kalau saya menghindari salib untuk Tuhan, 若是我避开耶稣基督的十字架， dan kemudian hari Tuhan bertanya kepada saya, 然后主对我说 di manakah salib penderitaan itu yang hanya menjadi satu-satu warisan yang saya berikan kepadamu? 我所给你的唯一的遗产，那个
在哪里呢？ Kalau Tuhan bertanya begitu, dengan kata apa saya bisa menjawabnya? 若是神这样问我，怎样回答呢？ Akhirnya esok kepalanya dipenggal. 后来隔天他被砍头了， Misionaris itu mati syahid. 那个宣教士为主而死。 Tetapi ketika setelah mati, kekristenan di Korea sungguh berkembang. 但是他死后呢，基督教在韩国不断的进步。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan saudara, dan saya memberikan pertanyaan itu kepada saudara. 那这个问题呢，对你对我也是在很有效，我们要来思考的。 Kristus Yesus sudah menyediakan kemuliaan bagi kita. 耶稣基督已经为我们预备荣耀了。 Maukah kita, siapkah kita untuk menderita bagi Tuhan? 我们预备好为主受苦了吗？ Khususnya di zaman sekarang ini, virus corona yang membuat kita hidup susah. 特别在这个时候呢，那个病毒，新冠病毒让我们活得很困难。 Tetapkah kita berani bersaksi akan kebaikan Tuhan? Tetapkah kita melayani Tuhan dengan setia? Tetapkah kita mau melayani orang lain juga? 是否我们还愿意忠心侍奉别人，侍奉主也侍奉人呢？ Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita. 但愿今天的信息能够成为我们大家的祝福。 Amin. 阿明。 Ayo kawan-kawan, latih karaktermu, karena Tuhan Yesus mengajarkan dirimu. Taati aturan, lakukan dengan benar. Jangan takut menerima hal baru, bertutur kata sopan, dan memberi salam. Ucap terima kasih jika diberi sesuatu, berbagi dengan ikhlas kepada temanmu. Lakukan semua dengan tersenyum. Ayo kawan-kawan, latih karaktermu, karena Tuhan Yesus mengajarkan dirimu. Taatin aturan, lakukan yang benar. Janganlah takut menerima hal baru, bertutur kata sopan, karena beri salam. Ucap terima kasih jika diberi sesuatu, berbagi dengan ikhlas kepada temanmu. Lakukan semua dengan tersenyum. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus. Lihat aja tak apa-apa. Oh, oke. Dan iya. Berarti di sininya nggak ada.
ngeblank. Cetakannya kurang ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah pada saat ini kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dan Engkau mengetahui setiap kehidupan kami di hadapan-Mu. Tidak ada satu bagian pun yang dapat kami tutupi di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon terus akan kebaikan Tuhan. Memohon terus kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat bijaksana dari Tuhan. Khususnya di masa-masa sekarang ini. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami ke jalan yang benar. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk boleh dipakai oleh Tuhan di dalam ketaatan dan juga kesetiaan kami. Dan kami juga bersatu hati menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami sedang bergumul. Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami. Kami memohon biarlah penyelesaian virus corona ini boleh berjalan dengan baik. Vaksin yang sedang didatangkan dan juga disebarluaskan itu juga boleh berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan pimpin untuk pemerintah, Presiden, Wakil Presiden, instansi-instansi terkait. Tuhan tolong agar mereka juga bekerja dengan penuh integritas. Biarlah rakyat Indonesia dan juga kami boleh mendapatkan kehidupan yang terus dipimpin oleh Tuhan. Berkati untuk kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kami. Khususnya begitu banyak aspek yang terpengaruh oleh virus corona ini. Aspek ekonomi, aspek keamanan, dan lain bagian. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa untuk kesaksian pelayanan dari gereja. Khususnya juga untuk klasis priangan. Tuhan tambahkan hikmat bijaksana agar gereja-gereja klasis priangan boleh melayani Tuhan dengan baik, dengan benar di masa-masa sekarang ini. Para hamba Tuhan, para majelis jemaat seklasis priangan boleh bersatu hati untuk boleh bersaksi akan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini.
Berkati kesatuan hati kami ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan terus memimpin, memberkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Ibadah-ibadah online maupun onsite. Dan juga pelayanan-pelayanan pastoral yang dilakukan oleh gereja-gereja Klasis Priangan. Biar itu menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang-orang yang mengikutinya. Terima kasih ya Bapa. Engkau jagai negara kami, Engkau jagai gereja-gereja seklasis Priangan. Engkau juga berkati dunia ini, sehingga dunia ini pun boleh mengalami anugerah Tuhan. Penyelamatan di dalam Kristus Yesus boleh terjadi. Engkau dengar doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persembahan dapat saudara berikan kepada majelis jemaat masing-masing, baik dengan cara menyerahkan secara tunai maupun melalui transfer jemaat saudara masing-masing. 弟兄姐妹，奉献你们可以交给各自的教会，可以用现款，也可以汇到各自教会的户口、银行户口。 Nats persembahan diambil dari Mazmur nomor 86 ayat 12 sampai 13 yang berkata demikian. 奉献经文取自诗篇86篇12、13节。 Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. 主我的神啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名直到永远，因为你向我所发的慈爱是大的，你救了我的灵魂，免入寄生的阴间。 Mari sambil menyerahkan persembahan kita juga turut menyatakan tekad kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persembahan yang sejati adalah ibadah kita yang nyata dalam keseharian kita. 弟兄姐妹，让我们一边来奉献，我们也要在神面前立志，要成为一个遵行上帝话的人，在我们每一天的生活里面，真诚的奉献、正确的奉献，就是在生活中最实实在在的崇拜。
Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan yang diberikan tiap-tiap jemaat untuk perkembangan pelayanan Kerajaan Allah melalui masing-masing GKI Klasis Priangan. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada majelis gereja masing-masing jemaat untuk mengembangkannya, menggunakannya dengan sebaik-baiknya sehingga banyak orang boleh mendapatkan berkat melalui pelayanan gerejawi yang diberikan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya.